Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan dokumentari agenda dan cabaran isu sekularisme. Hari ini saya akan menerangkan fahaman sekularisme. Fahaman sekularisme yang sebenarnya menolak nilai keagamaan dalam kehidupan manusia berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat. Bagi sekular dalam bahasa Arab ialah al-imaniyah yang memberi maksud dari segi mahfum, iaitu meletakkan ilmu sebagai suatu istilah kepentingan untuk manusia dan menyembah terhadap ilmu sejak dari pertama wahyunya, bagi meletakkan martabat ilmu supaya tidak berselisihan dengan kefahaman mahfum Islam tersendiri adalah penipuan di sebalik slogan tersebut. Istilah sekularisme mula digunakan pakai pada tahun 1846 di Inggeris oleh pengkarya namanya George Holyoake. Mengikut kefahaman Holyoake, sekularisme adalah cara berfikir yang menolak kepentingan agama dalam kepentingan masyarakat kita. Ia telah wujud sekian lama dan terdapat dalam banyak kamus yang berbeza, antaranya kepercayaan yang dianggap sama ada benar atau salah dipanggil kepercayaan binary, dan kepercayaan ini diterima umum dan dianggap sebagai sebahagian daripada budaya kita. Sekular merupakan bahasa Latin yang mempunyai maksud sama dengan sekularisme, iaitu di sini dan kini. Sekularisme adalah cara berfikir bahawa kepercayaan bahawa agama adalah suatu yang direka oleh manusia dan Tuhan itu tidak wujud bagi mereka. Ia adalah masalah antara bangsa kerana kebanyakan semua negara di dalam dunia ini mengamalkan cara berfikir ini, terutamanya Barat. Hal ini dewan negara juga terpisah dengan keimanan agama yang seharusnya diamalkan. Sekularisme adalah penghalang yang sangat besar kepada manusia biasa yang mendapat manfaat daripada keadilan dan kesumpanan dalam hukum Allah. Pemikiran Islam mampu membendung masalah sosial yang berlaku. Islam mempunyai amalan yang boleh menggerakkan lagi kaum, budaya dan bahasa. Yang menyambung pembentangan seterusnya iaitu agenda sekularisme dalam pendidikan. Sebelum fahaman sekularisme muncul, bentuk pendidikan di negara-negara Islam adalah pendidikan Islam yang berasaskan Al-Quran dan Al-Hadith yang merupakan teras pendidikan. Ilmu-ilmu lain juga diajar secara setara yang menggambarkan kesepaduan ilmu. Sebagai contoh, di zaman Nabi Muhammad dikembangkan ilmu Al-Quran, dasar-dasar Islam, tulisan kod, sejarah, menunggang kuda, memanah dan belajar bahasa asing. Selain itu, bahasa Arab dan tulisan Jawi juga penting dalam proses pendidikan di negara-negara Islam. Pusat pengajian pula bertumpu di masjid, di kawasan yang berdekatan dengan masjid. Hal ini kerana peranan masjid menjadi tempat menimba ilmu. Sebagai contoh, Masjid Nabawi di Madinah merupakan tempat pengembangan ilmu dan melahirkan insan yang bertakwa. Namun, pendidikan di negara-negara Islam juga tidak terlepas dari pengaruh sekularisme. Pada zaman pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk di Turki, beliau telah menjadikan Turki sebuah negara sekular dan melenyapkan sistem khilafah serta memerangi bahasa Arab secara besar-besaran. Mustafa Kemal Atatürk telah menebarkan kebencian terhadap bahasa Arab kepada pelajar-pelajar Turki. Pengaruh sekularisme ini menyebabkan Turki kehilangan ilmu pengetahuan yang banyak, yang kebanyakan ditulis dalam bahasa Arab. Selain dari bahasa Arab juga, huruf-huruf Arab juga digunakan secara meluas di dunia. Sebagai contoh, di benua Eropah terdapat 3 bahasa menggunakan huruf Arab, manakala di Asia terdapat 26 bahasa yang menggunakannya. Di Afrika pula terdapat 8 bahasa yang menggunakan huruf-huruf Arab. Kesemua bahasa tadi menggunakan huruf Arab di dalam institusi-institusi pendidikan mereka. Tetapi selepas ideologi sekular ini mula masuk, maka huruf tadi telah dipinggir dan disingkirkan di dalam sistem pendidikan. Sekularisme juga memisahkan pendidikan daripada Al-Quran dan masjid. Hal ini juga menyebabkan amalan-amalan agama yang ada pada Al-Quran dan masjid mudah dilupakan dan ditinggalkan. Sebagai contoh, di Turki, Mustafa Kemal Atatürk telah menganjurkan sistem pencampuran antara lelaki dan perempuan sama ada dari golongan pelajar dan pengajar. Hal yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk adalah bercangkar dari ajaran Islam. Pengaruh fahaman sekularisme ini mencorakkan institusi-institusi pendidikan ke arah
pemisahan diri dan agama. Seterusnya adalah agenda sekularisme dalam masyarakat. Menurut pemikiran sekularisme barat, agama telah dianggap menjadi satu budaya. Hal ini kerana menurut fahaman sekular, agama dicipta oleh manusia purba. Menurut fahaman ini juga, ia mengatakan tidak ada pencipta alam dan tidak mewahyukan sebarang hukum hakam kepada manusia. Sekularisme adalah satu pemikiran yang mempunyai konsep yang sangat asing dan berlawanan dengan agama Islam. Kini, pendedahan fahaman barat yang menyeleweng dari ajaran Islam seperti sekularisme, pluralisme dan liberalisme ini sangat menyebar dan terdedah kepada masyarakat Islam. Masalah sekularisme ini merupakan masalah kebudayaan barat yang merebak dalam pemikiran dan budaya pada umat Islam zaman ini. Hal ini kerana masyarakat Islam yang ingin kemajuan dan mengagumi ideologi sekularisme. Saya akan menjelaskan agenda sekularisme dalam ekonomi, politik dan media elektronik. Dalam ekonomi yang dijalankan adalah berunsurkan barat, iaitu mengutamakan keuntungan, kekayaan serta material semata-mata mencapai pendapatan negara, iaitu yang bernama kapitalis. Serta riba. Riba ialah kenaikan bunga pada barangan ataupun peminjam. Yang kedua ialah wujudnya nilai-nilai ataupun unsur-unsur yang bercanggah dengan syariat Islam yang tidak mempunyai konsep ekonomi dunia Islam, iaitu ekonomi yang dijalankan ialah tak membina pasaran ataupun etika yang baik. Sebagai contoh, tidak mempunyai kerjasama dengan usahawan ataupun golongan tertentu yang bergiat aktif dalam kegiatan ini. Yang ketiga ialah harta yang dibagikan oleh pihak kerajaan kepada rakyat secara tidak adil. Dapat dilihat, kini pihak kerajaan membagikan harta kepada pasangan yang melahirkan anak pada bulan tertentu yang dijanjikan, tanpa memikirkan golongan yang berpendapatan rendah. Agenda sekularisme dalam politik. Yang pertama, pentadbiran majlis agama dan kerajaan tidak bekerjasama. Sebagai contoh, tanggungjawab pentadbiran majlis agama negeri termasuklah kutipan zakat, amanah tanah wakaf, menguruskan sekolah agama serta pelantikan pemimpin masjid. Yang kedua, di Malaysia, politik digunakan untuk menyebarkan agenda sekularisme. Sebab itulah dinamakan politik sekular. Kerana ia pada mulanya dilaksanakan untuk mengelakkan daripada tekanan atau gangguan daripada gereja serta penganut agama. Walau bagaimanapun, trend dalam kerajaan hari ini menolak semua agama. Yang ketiga, politik sekular pada masa ini menunjukkan bahawa semua peristiwa serta pertimbangan adalah disokong oleh data dan fakta. Pemlibatan politik moden dan sekular tidak berjiwa. Agenda sekularisme dalam media elektronik. Yang pertama, umat Islam terpengaruh dengan pelbagai maklumat sama ada baik ataupun buruk. Contoh, ia terbukti dalam perkembangan teknologi komputer, telefon bimbit dan sebagainya yang canggih yang dibangunkan oleh barat. Yang kedua, mereka terpengaruh dengan fashion ataupun pergaulan bebas antara berlainan jantina. Yang ketiga, maklumat percuma yang tidak ditapis yang tersedia secara meluas ataupun ilmu pengetahuan dan perniagaan yang memberi impak besar ataupun buruk kepada golongan muda dalam pembentukan sasiah diri mereka. Seperti yang kita tahu, sekularisme ini adalah perkara yang bertentangan dengan Islam. Oleh itu, hari ini saya akan menerangkan tentang beberapa cabaran yang bertentangan dengan Islam. Pertama adalah dari segi ekonomi, kedua adalah dari segi politik dan ketiga adalah dari segi pendidikan. Dari segi ekonomi, sekularisme memberikan keupayaan kepada individu untuk memegang harta tanpa sekatan bagi kepentingan peribadi semata-mata. Hal ini akan membawa kepada mentaliti mementingkan diri sendiri, sebagaimana contoh, seseorang itu menjalankan perniagaan bebas yang berjaya tanpa memberi kesan kepada orang lain serta mengabaikan nilai kemanusiaan. Sebagai contoh, dengan mengambil keuntungan yang berlebihan melalui amalan riba dalam jual beli. Sekularisme juga menawarkan banyak peluang ke arah kejahatan, misalnya dalam kemaksiatan. Perkara kemaksiatan ini akan terus berkembang dan lagi berkembang, bukan hanya menyalahi undang-undang, malah mereka pula menyediakan tempat-tempat untuk melakukan perkara yang tidak bermoral ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan apa yang tinggal daripadanya riba jika kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Dari segi politik, manusia mengutamakan kelaparan kuasa dan kepimpinan berbanding dengan pengetahuan. Oleh hal yang demikian,
Sekularisme menghapuskan syariat Islam daripada pemerintahan menyebabkan perundangan menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, sekularisme tercemar kerana dipercayai agama tiada kaitan dengan politik. Dari segi pendidikan pula ialah sistem pendidikan pada hari ini terlalu rosak menyebabkan individu lupa kepada Tuhan. Hal ini kerana sejarah Islam telah diselewengkan dan saintis barat telah diagungkan. Firman Allah yang bermaksud dalam ayat 85 bahawa sesiapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima daripadanya dan dia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang merugi. Sebagai contoh, hidup bersama tanpa berkahwin, berzina dan terlibat dalam budaya hedonisme. Cabaran sekularisme dari aspek agama adalah kelemahan iman dan kegoyahan akidah serta keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Akibatnya, keruntuhan moral dan akhlak semakin berluasa serta gejala-gejala seperti dadah, arak, LGBT, homoseks dan AIDS dan sebagainya juga semakin berluasa di kalangan masyarakat. Umat Islam semakin kehilangan kepercayaan mereka dan semakin sukar untuk memahami kepercayaan agama mereka. Ini kerana umat Islam terutamanya bergantung kepada upacara keagamaan dan adat untuk berhubung dengan agama mereka semata-mata. Malangnya, adat dan tradisi ini tidak memberikan asas yang kukuh untuk memahami Islam. Imej dan keagungan Islam sangat dijaga oleh semua. Tetapi di luar peristiwa ini, Islam tidak lagi diamalkan dan aurat juga dibuka selepas penyampaian kuliah atau upacara keagamaan selesai. Sebagai contoh, mereka sangat berhati-hati dalam syarat, hal dan adab perkahwinan kerana mereka takut bahawa perkahwinan itu akan diisytiharkan tidak sah. Namun begitu, pergaulan bebas sebelum berkahwin masih diamalkan, tidak pernah diambil kira dan tidak pernah dihormati mengikut syariat Islam. Inilah pemikiran masyarakat dari masa ke semasa pada hari ini yang semakin sebati dalam kehidupan yang mengasingkan tentang hal-hal Islam dan hal-hal sosial, ekonomi dan sebagainya. Kini, aktiviti-aktiviti sosial telah diklasifikasikan kepada aktiviti berkaitan agama dan aktiviti yang bukan berkaitan dengan agama. Begitu juga kita, cukup Islamik dari segi pakaian dan tingkah laku apabila aktiviti agama berlangsung iaitu upacara keagamaan, bacaan Al-Quran dan sebagainya. Akan tetapi apabila dalam konsert hiburan atau pesta umpamanya, aspek keagamaan langsung tidak dikaitkan dalam diri masing-masing, ibarat Islam langsung tidak wujud dalam situasi tersebut ataupun Islamnya hanya muncul dalam bentuk serpihan kecil seperti pembacaan doa dan sebagainya. Cabaran sekularisme dari aspek masyarakat pula adalah menghasilkan orang-orang jahil yang tidak memahami tentang Islam. Mereka tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidup mereka. Mereka hanya membiarkan Islam ada dan menganggap Islam hanyalah sebuah agama semata-mata. Pada masa yang sama, ia juga terikat oleh organisasi, lembaga dan undang-undang yang didasarkan mengikut sekularisme. Representasi kejahilan yang telah melanda umat Islam kini disebabkan aliran ini sudah tidak mampu memahami Islam itu sebagai struktur hidup, politik, undang-undang, kenegaraan dan ketenteraan. Islam itu dilihat oleh mereka hanya dari sudut ibadat, adat, perkahwinan dan juga dikaitkan dengan beberapa elemen mistik dan ketahyulan. Mereka juga tidak menyedari tentang panduan Al-Quran. Al-Quran terlalu syarat dengan petunjuk dan panduan. Panduan beribadah, panduan berfikir, panduan selamat di zaman fitnah, panduan mengenal kebenaran dan banyak lagi. Namun, oleh disebabkan sekularisme yang telah memenuhi pemikiran umat Islam, menjadikan mereka tidak sedar bahawa Al-Quran itu adalah sebagai sebuah panduan untuk hidup mereka. Wajar bagi setiap mereka yang beragama mendepani cabaran dalam kehidupan untuk menguji sama ada mereka benar-benar beriman atau tidak. Menghadapi cabaran mampu meningkatkan jati diri seseorang insan untuk berhadapan dengan segala rintangan dan dugaan dalam kehidupan. Cabaran adalah sesuatu yang perlu diatasi dan bukan sesuatu yang perlu diketakuti kerana dengan mengatasi cabaran, seseorang dapat mendidik diri supaya lebih berani dan tidak takut untuk menyatakan kebenaran apabila melihat kemungkaran berlaku di hadapan mereka. Akhir sekali, setiap manusia perlu ada satu pegangan dan beriman dengan sebenar-benar iman. Sebagai seorang manusia yang beragama Islam, Islam telah mensyariatkan rukun iman dan rukun Islam sebagai panduan untuk menjadi seorang Muslim yang sejati. Sudah terang lagi bersuluh,
Di dalam rukun iman, sudah dinyatakan untuk seorang Muslim yang wajib beriman kepada Tuhan dan hari akhirat. Jika seseorang manusia itu tidak meyakini tentang hari akhirat, maka besar kemungkinan nilai moral sesebuah negara akan jatuh kerana sekularisme ini berfahaman bahawa kesalahan yang mereka lakukan di dunia akan habis di dunia sahaja dan tiada hari kebangkitan. Sekarang saya pula akan mengupaskan cadangan isu sekularisme ini. Antara cadangan yang perlu dikemukakan bagi menangani masalah sekularisme ini ialah ulama Islam seharusnya mengadakan kursus pengajian agama dan mendedahkan umat Islam kepada gambaran sebenar bahaya sekularisme melalui pelbagai bentuk seperti penulisan ilmiah, kuliah, katalog dan sebagainya tentang bahayanya sekularisme ini dan melatih mereka supaya mampu untuk memahami segala ilmu dan asas-asas Islam agar mereka tidak mengabaikan ilmu agama Islam. Sebagai contoh, kerajaan atau NGO harus mengadakan ceramah motivasi untuk semua orang Islam dan agama lain tanpa mengira darjat, umur, bangsa dan sebagainya. Cadangan seterusnya adalah pihak berkuasa haruslah melarang semua media yang boleh menjejaskan nilai murni masyarakat Malaysia dengan menjadikannya sebagai alternatif pendidikan yang berfaedah supaya dapat mewujudkan masyarakat yang berpekerti mulia berteraskan syariat Islam. Media-media yang berusulkan hiburan semata-mata dan yang merosakkan akidah seperti konsert atau rancangan televisyen yang tidak bermanfaat hendaklah disekat agar masyarakat Malaysia tidak terpengaruh dengan perkara-perkara tersebut. Hiburan barat seperti filem yang berusulkan lucah juga hendaklah ditapis agar masyarakat Malaysia bebas daripada maksiat dan perbuatan lucah. Pihak berkuasa seharusnya meningkatkan tindakan undang-undang. Tindakan undang-undang perlu diambil dan diperkasakan lagi bagi memartabatkan syariah Islam di negara ini untuk menghindari salah faham dan pertelingkahan yang akan mencemarkan nama Islam. Contoh yang dapat dilihat iaitu di Malaysia, jika undang-undang negeri mencabuli peruntukan perlembagaan Malaysia, undang-undang itu akan dimansuhkan, maka hal tersebut akan menjejaskan status Islam. Sebelum membuat sebarang keputusan atau mengambil tindakan, tindakan tersebut hendaklah dikemukakan dengan merujuk kepada sumber yang sahih dan yang boleh dipercayai seperti rujuklah Al-Quran atau berunding dengan pakar dan ahli ulama terlebih dahulu supaya langkah yang akan diambil dapat ditentukan dan tanpa tergesa-gesa atau menyusahkan pelbagai pihak. Cadangan lain ialah memastikan sistem pendidikan yang diajar di semua institusi pendidikan mestilah merujuk kepada ajaran Islam. Melalui sistem pendidikan, masalah utama sekularisme yang perlu diperbetulkan ialah pendidikan, terutama pada usia muda. Umum mengetahui bahawa pembelajaran di peringkat rendah seperti tadika, sekolah rendah dan juga sekolah menengah adalah pendidikan awal yang amat bernilai untuk menghasilkan modal insan yang terbaik dalam masyarakat. Justru itu, pendidikan ini perlu menitik beratkan pendidikan yang berteraskan Islam agar dapat membebaskan golongan muda daripada fahaman sekularisme. Pihak kerajaan boleh mencapainya dengan menerapkan ilmu, iman dan juga takwa sebagai pelajaran dan pengajaran di semua sekolah dan juga institusi pengajian tanpa pelajar terjejas dengan pendidikan sekular yang lain. Sebagai umat Islam, kita sepatutnya meninggalkan sikap yang mengagungkan budaya barat. Hal ini kerana kemodenan yang canggih hari ini membantu masyarakat berhubung dengan tamadun barat di luar Malaysia. Namun masyarakat moden salah faham dengan budaya barat ini. Mereka tidak melihatnya sebagai positif, malah mereka melihatnya dari sudut negatif. Mereka lebih mengagungkan budaya dari barat dan hingga lupa akan ajaran mereka sendiri iaitu agama Islam. Sebagai contoh, remaja hari ini terlalu taksub dengan budaya di Amerika Syarikat sehinggakan mereka sanggup membelanjakan wang dan masa mereka hanya untuk mengikut fashion yang dianggap terkini sehingga lupa untuk menutup aurat dan mengubah kejadian sebenar seperti membuat pembedahan plastik. Hari ini, terdapat gerakan liberal dalam Islam dan golongan Buddha semakin mengamalkan nilai liberal. Islam mengajar kita untuk bersikap kritis terhadap idea-idea barat dan mencari cara untuk menyepadukan idea-idea ini ke dalam pandangan dunia kita sendiri dengan cara yang menghormati nilai-nilai Islam. Terdapat banyak perbincangan di kalangan sarjana Islam tentang konsep kebebasan dan hak asasi manusia dan ramai daripada mereka telah mengemukakan hujah yang bernas untuk menyokong idea-idea ini. Idea kebebasan dan hak asasi manusia yang diperjuangkan adalah berdasarkan prinsip barat dan Islam mengajar kita supaya berhati-hati dalam menerima pakai idea ini tanpa terlebih dahulu memastikan ia selaras dengan akidah Islam. Terdapat banyak pemikiran falsafah
mengenai subjek kebebasan dan hak asasi manusia dalam Islam dan ia menjadi semakin popular di kalangan orang muda. Oleh itu adalah penting bagi umat Islam untuk kembali kepada Islam sepenuhnya, berpegang kepada tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah serta menyatukan tenaga demi memperjuangkan Islam. Umat Islam adalah umat pilihan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad kepada umat Islam. Kami dahulu adalah orang yang hina, kemudian Allah meninggikan kami dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain daripadanya, Allah pasti akan menghinakan kita. Umat Islam tidak boleh membiarkan masyarakat mereka menjadi sekulap oleh Barat, kerana ini hanya akan mewujudkan kesenangan sementara kerana nikmat yang hakiki ialah di syurga. Namun, segala usaha dilakukan untuk memberi impak yang positif kepada Islam dan perjuangan Islam itu selari dengan maqasid al-syariah, iaitu matlamat Islam untuk menjaga agama dan memajukan jalan Allah, dan maka mereka akan berjaya. Sekian, terima kasih.